kembali lagi kita ke sambungan sambungan apa Jad? Kedua. Sambungan bahagian kedua kita lah tadi. Tadi kita break Tadi kita break jam. Alright. Tajuk kita hari ni Bapak Bapakku Ayahku. Cerita misteri apa Jad? Bapakku pulang dari kota. Cerita misteri apa kau nak sampaikan? Sebab kita punya start tadi X-File. X-File tadi. Cerita misteri ke? Dia rentak misteri. Misterinya tadi aku nak sambung cerita aku tadi tu. Tapi diberhentikan begitu je. Itulah misteri dia. Okay, hari ni kita membawa tajuk iaitu Bapak. Podcast ini dibawakan khas oleh Alika Ban Art dengan kerjasama Tamayu Street Market. Selamat datang siapa yang baru pertama kali mendengar podcast kami. Selamat datang ke Maaf Cakap Podcast. Tajuk hari ini adalah Bapak. Bapak, ayahku, apa lagi? Walid. Abi, Walid, Papa, Daddy. ada orang tanya kenapa hari ni tajuk dia Bapak. Tak tahulah aku terasa tiba-tiba rindu kat bapak aku walaupun aku duduk dekat je dengan rumah bapak aku. Tapi tiba-tiba yalah perasaan seorang anak tu Sebenarnya aku hari ni kelang kabut. Sejak minggu ni kelang kabut sikit, ada urusan pindah rumah. Lepas tu dengan set up podcastnya apa semua, ada yalah aku pun tak sempat nak jenguk mak ayah aku. Tiba-tiba perasaan rindu tu datang. Jadinya eloklah aku tanya diorang ni semua. Hari ni kita buat tajuk Bapak boleh? Boleh. Lepas tu jadilah hari ni cerita punya pasal Bapak. Okey Jad, sambung cerita kau tadi Jad. Okey, tadi diorang cerita ada pasal apa? Diorang ada buat persembahan. Ilal ada buat persembahan dekat Pasar Seni. Dan bapak dia datang, mak bapak dia datang bagi. Yalah, itulah yang kita panggil orang kata apa? Aura lah Aura. Yang macam best moment. Yalah, best moment yang melibatkan aura seorang bapa. Macam Jad tadi cerita, dia kata ada setengah-setengah bapa tu cukup dengan jelingan mata dia sudah menakutkan kita. Tak kisahlah, kadang-kadang bapa kawan kita pun kan, dia jeling kita pun kita jadi takut. Itulah. Tak ada, dia sekali jeling je kan. Padia ni pacita. Dia masalah dia jeling dia tu. Hampa naik jadi mata putih. Itu lebih kepada rasuk ni. Kena gasuk. Dia jeling, alamak, dah hilang mata hitam. Dah hilang mata hitam kau tu macam, aku dah buat salah ke sial. Ya, dia gini. Dia aura seorang bapa tu. Contoh macam kawan kau punya bapa sekalipun, dijeling kita pun jadi takut. Takut ni. Kalau sekarang bapak kau ajalah, contohlah kata dia tak ada kena-mengena pun kan, bila bapak tu jeling lah, contoh dekat anak kawan dia tu pun teging lagi. Anak dia anak dia dah takut lah. Anak dia dah takut lah. Dia yang kawan dia engkau pasal kan. Maknanya kita bapak kau ke apa? Ini betul macam gitu. Bila kau cakap pasal tadi tu lah, bapak, yalah bapak orang kalau tua dulu ni. lah kan kau, contoh lah kau main dengan kawan-kawan kau. Yalah. Contohlah waktu nak balik kau singgah dulu rumah dia lah kan. Bapak dia pun dah tunggu kat luar. Padahal dia nak mengenakan anak dia ni. Dia tengok kau sekali, kau pun jadi gua ke? Hilang. Gua kat luar kan. Dah tinggal titik-titik tu. Kan mana budak tadi? Aku baru nak jeling-jeling dia kan. Maknanya aura seorang bapa. Aura seorang bapa. Itulah, itu yang kau cerita pasal takutnya kita dengan jelingan seorang bapa. Macam yang Ilal dengan Hakim cerita tadi. Bila bapa datang, dia diam je kan, dia tak ada bersibuk. Lal bapak sini tak ada kan, dia duduk je kan. Tiba-tiba kau terpandang. Kau terpandang tu pun orang kata bukannya kau mencari. Aura dia tu kan. Kau rasakan something yang ada waktu kau buat persembahan ni, macam ada feeling dia lah. Betul. Maknanya engkau yang akan mencari. Kau mencari dan kau ternampak bapak aku ada. Maknanya dari situ aura dia. Mengemang belum lama lah masa tengah perform tu kan. Mengemang. Sini memang dia. Kau tak dapat tekan, kau nak suruh kau tekan juga. Yang kalau bapak aku time aku tengok tu, aku tak ada mengemang. Aku macam lebih macam macam ada cahaya datang daripada langit Ada cahaya Dia sebab dia berdua je dengan arwah mak aku kan. Macam Yalah. tengok aku. Tengah-tengah yalah, aku dapat bayangkan kan, bapak kau dekat situ tiba-tiba ada yang kau tadi muzik kau bunyi tu kan. Ni Mr. Bean jatuh. Mr. Bean jatuh belakang. Aku pukul lah dia. Aku pukul dia. Berdemok. Bin.
Li tadi kau dah cakap pasal yalah bapak tu jeling sampai hilang mati hitam tu kan. Kau boleh buat je. Tak bukan, aku teringat jiran aku tu kan. Dia tengah yalah dia mungkin aku panggil jiran aku tu nama dia Amir. Amir. Lagi bapak dia yang keluar. Bapak dia jeling aku kan. Betul lah Li, hilang mati hitam dia tu. Hilang. Jadi dia tegur aku, Jad. Pakcik punya mati hitam hilang. Boleh tolong cari-carikan. Dia apa orang kata stuck dia macam toleh-toleh ke belakang lepas tu Benda tak pusing balik. Yang hitam ni tak pusing balik dia tu kan. dia terlock je. Terlock. Hilang dia kata hilang. Aduh. Itu dah macam cerita ni apa yang cerita Mak Saleh tu scary movie Scary movie kan selalu dibawa over Alamak. dia jadi terpusing ke belakang, lock kat belakang ada cerita dia. Ada. Aku tengok dia cerita hantu. Sebab aku ingat kan aku seorang je cerita benda ni. Dia cerita hantu tapi dia buat over lah. Sedangnya jadi seram komedi Dia memang tiru habis daripada movie-movie yang hantu betul-betul memang dia macam parody lah. Betul lah. Okey lah, aku nak cerita pasal persembahan. Aku pun pernah juga kan. Kalau cerita pasal mak bapak datang tu, aku pernah mak bapak aku datang. Masa tu aku ada audition Raja Lawak. Aku try lah kan. Sebab aku ni daripada masa tu kerja kat Lesan, ada akak ni lah. Engkau ni lawak lah Jad. Dia kata aku ni lawak lah Jad. Kau pergilah try uji bakat. Kebetulan masa tu dah nak hari Sabtu Ahad tu kan, uji bakat dia tu kan. Masa tu zaman-zaman sepah tu lah kan. Sepah tu uji bakatnya hari Sabtu. Dan aku try pergi hari Ahad lah. Akak tu yang cover aku sebab aku supervisor masa tu kan. Dia kata tak apalah, akak cover lah kerja kau ni. Kau pergilah try, mana tahu rezeki kau kan. Tapi jangan lupa akak. Dia kata gitu kan. Sebab aku kadang-kadang sampai sekarang aku takut kalau aku jadi artis, aku lupa kawan-kawan. Aku dapat bayangkan kalau contoh macam aku dah pergi sampai final kan. Lepas tu ada cameraman datang, aku pun cakap inilah tempat kerja lama saya kan. Lepas tu ada member datang kan. Jad siapa yang ni? Aku terus lupa tau dia. Jadi kita sambung balik cerita tu. Masa aku buat persembahan dekat sebelum aku buat persembahan, kau bayangkan aku datang pukul 10 pagi. 9 pagi, aku punya uji bakat pukul 10 malam. Lama Kau bayangkan berapa lama aku tunggu. Padahal aku rasa macam aku boleh balik kot sebab lama sangat. Tapi mungkin yalah kita passion masa tu kan. Agaknya aku rasa aku boleh ni. Tapi kau boleh butuh. Akak tu macam mana pula yang cover kau satu hari tu? Memang satu hari aku kira ambil cuti tu sah. Sporting. Akak tu sporting. Shout out to akak. Siapa akak? Thanks. So akak tu nama apa? Nama akak tu apa? Sialah lupa aku. Belum jadi artis lagi lupa. Aku lupa lah nama dia. Apa aku lupa. Dia assistant aku lah masa tu kan. Jadi aku dah tunggu sekali macam dah berapa jam. Bapak aku datang tau. Sebab malam tu aku ada beritahu dia lah, aku nak pergi kau ni aku nak pergi uji bakat. Dia kata betul dia kau ni nak pergi ni kan. Tak apalah, dia cakap kau nak pergi lah kan. Lepas tu aku pergi lah. Aku tak expect dia nak datang. Tiba-tiba dia datang. Dia datang, aku dengan idea. Yelah idea tak ada masa tu. Aku tengah fikir-fikir kan. Kebetulan dia datang, dia bagi aku idea. Apa idea? Jalan cerita tu lah. Jalan cerita dia first kali dia suruh cerita tempat aku duduk tu. Aku tinggal kat 5 kedai kan. Jadi aku cerita lah, aku olah kan cerita pasal 5 kedai tu kan. Tak lawak. Alhamdulillah tak lawak kan. Lepas tu dia suruh aku tapi aku ada pasal ingat lagi pasal apa tu yang cerita Piramli tu, Ahmad Albab yang punya. Itulah idea dia kan. Jadi dia suruh sambungkan cerita aku yang asal, cerita dengan sambungan apa yang dia nak sampaikan lah. Jadi aku blend dengan aku punya logat. Aku dah pakai logat Jawa masa tu. Alhamdulillah memang tak dapat kan? Tapi itulah macam kau cakap, aku sebelum engkau macam kau orang dah buat persembahan. Macam aku belum lagi persembahan, bila bapak aku datang, berbunga-bunga bagi hati aku. Memang nervous tu ada kan. Macam macam lain aku. Berbunga-bunga. Yelah bayangkan lah, dia Mr. Bean jatuh kan. siapa nak angkat dia lagi tu? Siapa nak lempar dia ke atas balik? Jadi bila dia datang, aku cakap yalah dengan aku, betul ke kan kau nak buat ni? Dia ingat aku main-main agaknya. Lepas tu dia datang juga. Terdapat satu entiti pula. Entiti bukti.
Dedok. Ni benda kena cut lah. Lepas tu tiba-tiba dia datang. Yelah macam aku cakap lah, aku mengembang lah bulu aku cakap lama datang juga orang tua ni kan. Tak apalah, dia pun bagi idea, dia bagi nasihat sikit-sikit. Dia padahal dia tak ada pun aku sepanjang aku kenal dia masa tu lah, hidup dengan dia, aku tak pernah nampak dia buat persembahan lah. Tapi mungkin idea-idea tu dia guna pakai kan. Sebab dia mungkin dapat di mana aku tak tahu, dia bagi aku dan aku gunakanlah masa dekat atas pentas tu. Tapi memang yelah bukan rezeki aku kan, memang tak dapat lah masa tu. Itulah aku nak cerita pasal persembahan bila orang tua kita datang lain kan rasa dia tu kan. Moment lah kan. Moment dia. Kenangan. Yalah macam kita pun semua sedia maklum yang Ijat ayah dia pun kata dah pergi. Itu merupakan orang kata kenangan manis. Kenangan antara beribu-ribu lah beribu-ribu kenangan manis yang ada pada Ijat lah Kalau nak cerita pasal yalah pukul yalah macam berapa garangnya bapak gitu kan. Sebab bapak aku ni bukan jenis yang angkat tangan lah. Dia jarang lah. Bukan jarang, pada aku dia bersebab lah. Aku tak pernah dia tak pernah pukul aku ni. Seingat aku dia tak pernah pukul aku. Kau tahu tak, dia pernah dia kalau macam marah, dia jentik tu yang kat telinga yang dia lalu itu. Tak kena. Kalau tak kena, dia memang sengaja tak kena kan. Yalah dia bunyi Hewa takut sial aku. Ini kira aku dah tahu ni bapak aku marah. Kan. Dia pernah sekali tu dia tengah lap jam tau. Jadi jam tu cermin dia tu aku terbawa main ke apa kan. Benda tu jatuh pecah kat bawah. Kena terpacak kat kaki dia tu. Kena kat kaki dia pula. Berdarah. Tapi itulah, dia bukan jenis marah terus pukul kan. Dia lebih pada janganlah buat main. Kan ayah gitu. Dia gitu, jangan buat main. Kau tengok kaki ayah dah berdarah. Ngesot dia pergi dapur. Itu. Kau kan anak sulung lah bukan, aku 3 adik-adik. Aku 2 perempuan, aku seorang yang lelaki. Yang kau yang ke? 2. Yang kedua. Dia orang cakap aku ni anak yang paling manja. Tapi tidak. Yang manja sebenarnya adik aku tu yang last sekali. Yalah bongsu biasalah. Tapi kalau selalunya kan bila seorang je dia lelaki dia boleh jadi dia manja. ada geng lah. Tapi tak juga. Sebab aku ni tak adalah nak katakan terlalu rapat dengan dia kan. Dia tu bapak aku ni pattern dia jenis dia relax. Tapi yang lebih berbebel ataupun marah-marah pukul-pukul mak aku lah. Yalah dia selalu macam itulah. Bila macam dia nak marah, tengok mak kau tu. Dia lebih suka tengok mak kau tu kan. Bila dia macam buang kes lah. Buang kes, tengok mak kau. Bila kita 3 adik-beradik, bila dia cakap kau orang pergi tengok tu mak kau tengah marah. Bila kita tengok balik dia dah tak ada. Dia lebih nak selamatkan diri dia. Sebab dia pun goyang kat rumah. Tapi memang dia tak pernah pukul kan. Dia tak pernah dia kalau macam dia marah, dia pernah sekali tu marah. Dan aku masa tu dah kerja sehingga aku dia marahkan adik aku. Jadi dia macam aku cakap, dia takkan pukul adik aku. Dia macam bagi hint untuk aku yang pukul adik aku tau. Dia cakap, dia telefon aku, Jad, adik kau dah balik. Mungkin masa tu adik aku ada buat halang, mungkin balik lambat ke apa kan. Tapi waktu tu kau dah besar lah. Aku dah bekerja lah. Selalunya macam itulah. Aku dah habis SPM lah masa tu kan. Jadi dia telefon aku, Jad, ni adik kau dah balik. So aku pun balik. Dia cakap, lepas tu aku dah mula nak marah-marah dia. Aku pukul lah adik aku. Aku pukul adik aku. Dia masa aku pukul tu, dia tak ada halang aku. Dia buat dang je lah. Dia tengok je aku sampai dia rasa macam adik aku dah teruk. Dia stop lah. Dia stop. Dia jadi ref lah. Dia jadi ref. Dia kata, Jad, dia dah anggap bendera putih. Tak lah, maksudnya dia kata dah cukup. Itulah ref. Maksudnya aku macam mewakili dia untuk pukul. Sebab dia takkan pukul anak dia kan. Itulah rasanya gaya dia lah. Aku cuba nak terapkan juga gaya tu untuk anak aku ni kan. Iman tu, tapi itulah, iman tu lebih bapak daripada kau. Iman tu iman ada. Lagu tu kan. Jadi aku teringat bila kau nyanyi lagu tu, iman adalah tu. Ingat tu lagu dia. Kau jangan ya sangat mana kau cakap. Itulah cerita-cerita. Yalah sekarang dia pun tak ada, dia sakit. 2000 seingat aku tak ingat 2015 atau 2014 gitu, dia sakit stroke. Stroke stroke. Lebih kurang kita dapat jaga dia dalam 11 bulan hampir setahun. Dia kena tu masa akhir raya
Dan dia meninggal masa tu time puasa seingat aku lah. Dia sempat lumpuh lah. Dia Dia lumpuh separuh badan. Dia separuh badan. Yelah yang masa aku jaga-jaga dia yang buat sedih sikit tu. Kan bila mana yelah kau bayangkan lah, kau dah jaga-jaga dia kan. Yelah kau dah jaga dia daripada awal. Bila kau dah jaga daripada awal, daripada hospital tu dah balik ke rumah, dan kau dapat rasa tau bagaimana dia improve dia daripada dia tak boleh bergerak kan. Kau bayangkan ayah try tolak kaki ni kan, aku exercisekan dia, try tolak kaki ni, dan dia ada respon walaupun dia tak ada cakap dia yalah tahu betul dia orang dia ada tebuk tu kan untuk oksigen dia kan. Dia akan semua efek dengan dia, sebab dia stroke separuh badan. Cakap pun dia kacau juga. Yalah, sebab dia kena kat pembuluh darah. Tengah-tengah tu aku sebab dia firstly dia macam dua-dua kau ni. Lepas tu dia lepas aku dah exercise kan, dia dapat yalah respon dia semakin hari semakin baik. Yalah ada progress lah. Ada progress dia kan. Jadi bila mana part dia sampai waktu dia kan, tiba-tiba dia ni lah, dia tiba-tiba dia dengan nafas dia susah. Ada hint juga lah. Ada sikit-sikit ada dia sekejap je dia kena bantuan pernafasan kejap kat rumah. Kita dah siap. Kau bayangkan masa tu dengan pakai mesin tu. Oh, mesin dah bawa balik. Mesin dah bawa balik kan. Satu hari tu, lepas tu kita pula tak ada elektrik, pakai genset ni. Genset yang biasa orang bawa kat pasar malam, lembik ni bawa apa ni nak kira dia tak power dia tak berapa nak kuat kan, sebab dia tak stable benda tu sebenarnya. Dia just untuk orang kata yalah. Kau bayangkan apa dia guna untuk nyala, kalau kat pasar malam tu kan untuk nyalakan lampu je. Kan, tapi kita sebabkan tak ada elektrik masa tu kan. Jadi itu je alternatif yang mungkin ada kan. Aku guna genset orang meniaga tu untuk hidupkan oksigen tu kan. Tapi masa tu dia mungkin dah tak kuat nak guna oksigen pada diri dia sendiri lah. Jadi itulah lama-lama dia makin merosot. Tapi dalam berapa hari dah, 1 hari je lah dia guna mesin tu. Lepas tu dia dah tak ada lah. Tapi yang buat aku rasa macam terkilan bila mana yelah progress tu kan. Kita dah nampak lah. Ini bapak aku boleh baik ni je kan. Boleh sembuh kan. Tapi tiba-tiba yalah nak jadikan cerita dia tu. Tapi selalunya kebiasaan dia macam itulah. Dia sebenarnya petanda awal dia boleh balik ke rumah tu pun adalah orang kata petanda bagus lah. Memang doktor pun bagi license. Ni boleh balik kat rumah ni. Ya betul. Maknanya ward yang di hospital kita boleh bagi tempat orang lain kan. Betul lah. Itu adalah satu harapan sebenarnya kan. Bila dia balik pun aku itulah macam family aku dah rasa lega lah kan. Apa-apa kita pun kita yang uruskan. Yalah depan mata dah. Kau tidak berapa lama dia dekat hospital tu kan. Tak ada yalah, tak ada. Kita pun tak boleh nak masuk, tak boleh nak jaga sangat. Dia pun dekat ICU apa bagian lagi satu yang untuk otak. ECU. Apa neuro? Neurologi. Tak itu lagi ingat aku ECU aku ingat. ECU tu. Kan untuk ICU. Itu CPU. Tak boleh. CPU Hakim. Apa kau ni? Sorry sebab lagu sedih dah habis. Dah habis. Ingat punchline nak keluar. Tapi itulah bila aku cerita situ kan nampak tadi air tu keluar. Air peluh aku. Merembes keluar. Itulah cerita. Ada momen lah momen dia. Ada kisah gembira dia, ada kisah ada garang dia tu kan. Dan itulah sedikit yalah macam korang masih ada lagi kan. Macam aku dah tak ada. Jadi aku sebenarnya teringin sangat lepas aku yalah berkecimpung dalam arena bandel kan. Dah berapa tahun yang lepas ni kan. 2 tahun 3 tahun yang lepas. Sebab sebelum ni aku ada juga berniaga. Tapi tak berapa ni aktif. Lepas tu aku stop. Lepas tu aku berniaga balik 2018 ni 2017-18 aku sambung balik. Dan bila aku tengok baju-baju tu kan, vintage tu kan, ini kalau aku dress up kan bapak aku, arwah bapak aku dia kan. Maksudnya kalau dia ada lagi kan. Sebab yalah kita dia dengan pakaian dia je ni. Dengan ayah ni asyik pakai baju macam ni kan. Sampai sekarang aku terfikir kalau dia ada, aku memang nak dress up kan dia kan. Dengan gaya dia semua tu. Kalau beli kat kasut Nike yang colour-colour Bukan. Yalah nampak muda sikit kan. Itulah kisah-kisah ayah aku lah. Bapak Bapak Macam kau pula Ali. Aku ialah macam korang bapak datang persembahan apa semua Macam aku tak ada datang persembahan ni. Dia datang tapak Itu ya. Kau bagi
Masa tu bila yang baru-baru ni yang tak aku cuba cerita yang itulah dia lama-lama. sebenarnya kalau ikutkan bapak datang memang aku pun sebenarnya tak ingat waktu bila yang bapak aku datang. Kalau contoh aku ada majlis ke apa-apa yang berkaitan dengan sekolah, aku pun tak ingat apa yang bapak aku datang. Memang aku pun tak mengharap benda-benda tu semua. Yalah, Memang masuk aku daripada kecil. Yalah, aku pun faham sebab satu adik-adik aku ramai. Ramai. Berapa kali 10 orang. Kau nombor? Aku nombor 2. Nah. Jadinya Satu-satu li keluar. Memang kan. Aku nak relate. Yalah, mungkin ada yang kembor kan kalau tu pemahaman kau kan. Sebab aku nak relatekan gitar tadi tu. Tak ada. Satu-satu. Okay, terus sekali. Yalah, dia orang kata apa, bila adik ramai ni impact dia tu ada lah kan. Kena orang kata give and take lah. Macam aku, abang, Kena faham adik-adik mungkin ada faktor yang lain. Kalau kata dia nak datang, siapa nak jaga adik-adik kat rumah. Ada orang yang kena dahulukan dulu kan. Jadi benda-benda macam itu aku dah masak kan. Jadi dan aku kadang-kadang tak kisah pun bahagia bila orang kata datang-datang sekolah ni kan. Macam contoh kalau kata ada hari terbuka ke, hari kecemerlangan ke apa semua, kita orang dah jadi tak kisah pun. Cumanya yalah macam aku cakap tadi, bila aku dah orang kata dah buat kerja sendiri apa semua kan, bila dia involve, dah belagak. Bukan. Dia nak involve apa benda yang aku buat. Bagi aku benda tu orang kata dapat balik lah. Yalah. Mungkin dulu kalau kata kita sebagai budak, kita appreciate sebagai budak lah. Kan paling-paling seronok kat situ. Yalah, jadi orang kata memori yang kata habis kat situ lah. Macam aku benda tu bila aku buat sesuatu benda yang sekarang, contoh aku berniaga, aku buat terbitkan buku, dia follow up. Kau bayangkan perasaan dia macam mana? Yalah, betul. Kan? Kau tak pernah kerja dengan orang ni kan? Tak pernah kan? Dia ibarat dia macam mana cakap, ya susah lah. Kadang-kadang kita dengar orang-orang luahkan perasaan, tak dapat sokongan daripada mak ayah kan. Apa yang dibuat sekarang. Betul. Kalau waktu belajar dulu semua orang boleh, mak bapak memang akan sokong. Betul lah. Maknanya kau dalam track yang mak bapak kau tentukan kan. Betul. Dia suruh pergi sekolah, kau pergi sekolah. Bila kau cemerlang memang dia akan datang lah kan. Sebab dalam track yang dia orang nak kan. Bila sekarang macam aku berniaga, aku berniaga tepi jalan ni kan. Macam contoh macam korang kan, berniaga tepi jalan. Aku terbitkan buku yang orang kata bukan dalam bidang dia sendiri pun. Dia datang tengok belik satu-satu, suruh aku present kat dia kan. Macam contoh berniaga yang kita berniaga kat tapak pun, dia datang, dia tengok, dia tanya apa benda yang best, yang laku, yang apa benda semua, walaupun dia tak tahu. Tapi dia follow up, dia tanya kan. Yelah, macam korang perasan pun hampir tiap-tiap malam datang kan. Sekarang aku kalau nampak kereta kuning tu lalu je. Kalau tengok Volkswagen kuning dekat highway mana? Bukan. Karak. Karak highway. Jadi kalau lalu Taman Hiu, habis. Jadi dia melompat terus lah. bukan, dia kadang-kadang kau tak berniaga pun dia datang li. Ni kalau kau tak tahulah. Memang tahu kan. Waktu aku ambil barang kat Jepun pun dia datang. Dia kadang memang datang. Dia pun kita ranggap macam bapak kita sendiri lah. Itu kata dia, itulah yang aku cakap. Dia benda tu datang balik. Kan, walaupun waktu aku sekolah dulu aku tak dapat, ya aku pergi, sebenarnya kalau ikutkan hatta aku punya convocation pun apa tak datang. Yang datang bapak mertua aku. Jadi aku tu kata aku tak kisah apa benda-benda tu semua. Steady je aku. Yalah, macam kalau kata dalam adik-beradik, aku antara yang terawal konvo lah. Yang terawal konvo. Bapak aku, mak bapak tak datang. Dia punya wakil daripada bapak mertua aku lah. Rumah aku sekali kan. Jadinya bapak mertua. Masih dah kahwin dah kahwin dah. Okay. Dia orang datang. Lepas tu adik aku alhamdulillah dia dapat datang. Dan aku pun tak rasa, tak kisah pun kan? Sebab aku tahu benda tu dia kebiasaan. Maknanya benda tu bapak aku okey lah. Sebab kalau ikutkan aku fikir balik, yalah, zaman bapak aku habis belajar dulu pun nenek dengan atuk aku pun tak dapat pergi juga. Sebenarnya dia win-win situation pun sebenarnya kan. Kita nak memaksa lebih-lebih pun tak guna juga kan. Bila kau cerita pasal mak bapak datang kan, teringat aku, yalah, kita kan sekarang-kadang zaman sekolah rendah, mak bapak datang. Kalau hari pertama kita sekolah tu, mak bapak siap tunggu kat sekolah tau. Tunggu dekat kantin. Yes, bukan kantin, dekat kadang-kadang dekat kelas. Tingkap tu kan, dekat anak aku tengah buat apa kan. Macam aku masuk, aku suruh mak aku balik. Sebab aku dah dapat awet yang aku dah tengok.
Aku dah tengok lagi. Aku target ini awet baik ni kan. Kan dia tu aku cakap mak aku tengok kat mak aku. Bu, ibu dah boleh balik. Kalau tak jaya kau boleh tanya Mak Sal lah. Itu sekolah rendah Sekolah rendah. Belum air tu. Belum. Aku lebih pada suruh dia balik lah. Ada budak macam tu aku seorang kan. Kau seorang Ada. je. Kalau Ada macam kan? aku, bapak aku hantar bio je. Memang tak balik. Tapi kau tak menggatal. Dia suruh balik. Sebenarnya dia belum menggatal. Sebab aku pun ada beradik ramai juga. Aku macam okey-okey je. Kalau macam bapak aku hantar tu, sebelum dia gerak, jeling sikit. Okay, lu stay. Lu jangan gerak dari situ okay. Dia tahu habis sekolah dia datang, dia ambil. Itu. Kat tepi pasu tu lah yang bergerak gitu kan. Itu standard kalau yang jenis adik-beradik ramai lah. Sebab yelah bila ramai ni management pun lebih lah. Betul. Management lebih yelah kadang-kadang dia automatik macam kita sendiri kalau macam yelah dah peringkat abang-abang macam tu ya, anak kedua, anak yang sulung, anak yang ketiga pun kita akan faham. Sebab yelah kadang-kadang waktu time-time kita kena menguruskan adik-adik, kita pun terasa pening. Betul. Dan benda tu automatik yelah bukan kita nak faham, dia automatik faham sendirilah. Jadi bila ada setengah part yang bapa ataupun ayah kita tak boleh nak handle untuk apalah, contoh kalau kata ada benda-benda yang kata PIBG. Tak. Menekan sial kau ni. Yelah tadi yang benda-benda simple kan. Kalau kata dia tak dapat datang pun yelah it's okay lah. Ya tak ada hal. No problem punya masalah lah kan. Sebab kita tahu benda yang lebih besar. Tapi itulah ada orang sedih pasal mak bapak tak datang lihat. Itulah. Dia bergantung bergantung pada keadaan dan orang. Kau bayangkan lah ada orang yang sedih mak bapak dia tak datang, cerita dengan Ali. Mak bapak aku tak datang Ali. Nombor Malaysia. Kepala butuh kau. Aku daripada awal lagi ya. Dia maknanya dari satu side kita orang kata dah bersedia lah. Kalau kata ada orang datang mengadu, kita boleh bagi sesuatu lah kat dia. Betul. Pemangkin semangat dia. Relax lah kan. Kalau kau nak cerita lebih-lebih, konon-konon dibalas balik, kau tak tahu sebab kau bukan duduk di tempat aku. Lagu contoh lah kan. Betul kan. Kau tak tahu. Ini nak nengking ni. Ini cerita nak nengking ni. Bang, kau tak boleh cakap macam itu bang kat aku bang. Sebab kau bukan ada di tempat aku. Kau tak memakai kasut apa yang aku pakai. Ui, baik. Contoh lah kan. Contohnya lah. Betul aku balas balik. Kau punya balas dulu aku nak tahu. Kau mana tahu aku pakai kasut siapa? Ibarat dia macam itulah. Sebenarnya yalah kita pun dah bersedia benda-benda macam itu. Kita dah bersedia bila orang bawa kes yang sama orang bawa kes yang sama, kita boleh bagi tahulah kan. Dari yalah kita nak attack dia dari segi apa. Kalau kata waktu tu mungkin dia highlight dia nak attack mak ayah dia ke, kita counter balik kan. Kau tak boleh macam itu. Kalau kata dia bagi attack dari satu side yang lain, kita akan masuk yang orang kata selari lah. Ngam kan. Sebabnya kita pun ada orang kata pengalaman yang jenis macam itu. Kan, relax lah bro. Dunia masih panjang lagi. Yelah, maksud aku banyak lagi benda yang kau nak lalui kan. Sebab kita tak Kalau tahu kau nak kadang-kadang benda tu yalah Tuhan nak balas balik. Kita macam contoh aku cerita tadi, mak bapak aku datang balik waktu aku dah yalah kita tengah orang kata buat apa benda yang kita nak buat kan. Ada sokongan tu datang waktu ni. Itu lagi cemerlang. Yalah dia jadi win-win lah. Adik-beradik semua dah settle. Betul. Kan tiba-tiba kau buat satu benda yang memerlukan perhatian dan sokongan, dan dia mak ayah kau bagi sokongan dan yalah full orang kata full support. Jadi yelah rasa dia tu macam mana kan. Macam aku lah, aku tinggal mak aku je kan. Bayangkan aku tengah berniaga, dia ajak ni adik aku tiba-tiba datang berniaga, tempat aku berniaga kan. Rasanya lain babe. Ya betul. Itu yang Din tu cakap, makcik ni Dia tengok aku. itu Din dia semput lah Dia semput. Din Sati teringat aku. Yelah kalau cerita pasal mak bapak datang ke tempat berniaga kan. Sudah. Dia bukan nak kita nak cerita yang kita ni anak bapak atau tak, tapi itu orang kata sokongan moral lah. Betul. Yang orang kata di belakang orang yang berjaya tu kita tak tahu berapa ramai lagi yang support Betul. Ada lah kita yalah. Mak bapak datang, lepas tu time niaga tu dia datang, kawan-kawan ada kan. Benda ni tak payah nak yelah. Ada orang dia terlalu terasa kalau mak bapak dia tak datang kan. Padahal yelah dia kalau kata zaman Tak jumpa Kalau tak ada nak cakap, Q dekat Ilal bagi muzik. Aku bagi muzik. bukan aku tak jumpa.
Cuma tengah cari-cari tadi. Kat mana ayat dia tadi tu? Yalah, dia mungkin dulu orang, yalah macam cerita tadi kan. Waktu budak ada dia kata bapak aku tak datang gini. Tapi yalah, bila dia membesar, dia dapat balik apa yang dia tak dapat dulu. Dan mungkin kawan dia dulu bila dah besar dia tak dapat macam apa. Betul. Benda-benda macam gitulah. Kan sebabnya yalah kita kena ingat lah Allah. Tapi bapak kau macam dia support je apa yang kau buat sekarang Support je. Tak ada masalah dia kan. Yalah macam contoh aku pun buat bukan benda yang apa, yalah dia itulah di luar yalah pemikiran dia mungkin lepas tu dia tengok apa benda, jadi dia macam rasa ingin tahu tu pun ada kan. Betul lah, apa kau buat ni kan. Kalau setengah-setengah tu hantar lah, yang penting dia okey sudahlah kan. Tapi ni tak, ni dia ambil tahu kan. Tahu yalah, ingat dia ni yalah aku pun dah lama tak jumpa dia. Dia sebenarnya yalah lately ni dah tak berapa sihat kan. Kencing manis dia pun dah mula ada, orang kata dah ada mula nampak tunjuk belang lah peningkatan dia punya peningkatan. Bacaan dia tu dah mula dah ada sedikit kat bahagian kaki dah ada luka. Dah mula makan. Dan yalah rawatan doktor pun dah mula follow up dengan yalah dah makin canggih yang betul. Tak tahulah, yang paling baru tak silap aku insulin tu tak silap aku. Itulah, tapi tak tahu lagi lah. Aku pun tunggu update daripada adik-adik aku juga kan. Sebab dia orang jadi pegawai perubatan peribadi kan. Okey. Yalah adik-adik sendiri sebab minta maaf ni sebab aku tergelak sikit tu. Yalah aku teringatkan bapak kau. Yalah pasal dia ada datang tu, dia ceritalah pasal yalah dia ada penyakit tu kan. Dia tak apa-apa nak sihat. Yang pasal tu lah dia nak pergi toilet tu. Yalah memang. Itulah. Aku dia itu impact daripada Parkinson lah. Parkinson dia pernah Parkinson. Yalah kau bayangkan kita tak pernah dengar dia nak buka pintu bilik gelap kan. Dia nak pergi toilet. Dia buka pintu, rupanya pintu almari. Itu yang banyak kali dah. Jadi dia kena ada buka lampu bilik air sekarang. Kena ada yalah, kena ada satu sumber cahaya lah kata. Kau bayangkan itulah. Tak apa. Yalah, tapi dia pun ngekek masih cerita dengan aku kan. Dia cakap, "Jan, kau tahu tak, aku ni ada masalah ni. Bila aku nak cik nak kena buka lampu lah, nak kena buka. Pernah sekali tu masuk dalam ni pintu almari kan." Alah kacau. Tak, dia sebenarnya kalau tanya aku lah sepanjang aku yalah dengan bapak aku, walaupun aku tak sekerap, yalah aku pun sekolah rendah sekejap. Lepas tu aku banyak asrama kan, asrama. Lepas tu tak tahu balik dah besar kan. Jadi yalah balik-balik tu ibaratnya macam kata dah tingkatan 5 kan. Kau bukan belajar ni, mengembara. Kulit tu besar. Yalah ibaratnya macam gitulah momen kau budak-budak dengan bapak. Kau kena colik aku ingat. Balik-balik dah besar. Yalah maknanya kita yalah waktu sekolah menengah aku tak ada momen lah kan dengan mak bapak. Nak balik dia sekolah aku tak macam asrama-asrama yang orang kata seminggu sekali kau boleh balik. Tak ada. Tak boleh dia? Tak boleh. Habis bila je boleh balik? Raya 3 bulan sekali. Kadang-kadang cuti. Kalau cuti sekolah setahun raya puasa. Dia bukan raya puasa, dia cuti Ramadan. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Tiba Ramadan. Iwaknya lagu dia 15 Ramadan balik. Terus sampai ke raya. Lepas tu dah balik lah dengan raya haji sekali lagi. Itu je dia. Itu saja. Setahun 2 kali lah. Berapa tahun? Setahun 2 kali balik. Kau belajar kat situ berapa tahun? 5 tahun. Begitu je dia. Jadi dia banyak momen yang yalah. Tapi bagi aku memanglah dia orang kata pengorbanan antara dua pihak lah. Mak ayah melepaskan anak untuk pergi belajar. Anak sanggup dilepaskan oleh mak bapak untuk pergi belajar lah. Adalah benda yang Allah SWT ganti. Macam aku tak dapat bayangkan lah macam aku yang masuk dalam sekolah dia tu kan. Yelah. Tak boleh. Yalah, mungkin tak boleh lah aku. Muka kau memang tak layak. Aku keluar culture shock aku. Ada culture shock tu memang ada Jad. Bila keluar kau bayangkan dia bukan masalah keluar, masuk pun culture shock, keluar pun culture shock kan. Apa benda ni? Apa yang Hakim minum ni? Contoh kan. Macam setiap episod highlight. Padahal tak minum pun. Tapi yalah benda-benda macam itu mempengaruhi. Yalah kalau tanya aku, benda tu mempengaruhi gaya aku sekarang lah. Sedikit sebanyak kan. Kalau tanya aku macam mana boleh membentuk peribadi aku, memang benda-benda macam itulah.
daripada apa yang bapa aku Yalah, positif buat, lah. kan? Maknanya Alhamdulillah bagi aku alhamdulillah sangat lah. Dan aku cuba terapkan benda yang sama lah pada anak-anak aku. Yalah, macam kau cakap kau terapkan pada anak-anak kau kan. Bila aku tengok kau marah anak kau tadi, kau gitu je Li. Kau tunjuk je gitu dia naik Li tadi. Benda yang sama bapak aku buat kat aku. Ya Li aku praktis je. Aku cuba buat kat anak aku tadi. Ya. Dia datang dekat, masuk ke dalam hidung. Saya gelek-gelek je. Agak menjadah. Sebab dia benda tu ialah macam aku anak kedua. Aku sempat menggalas tugas seorang bapa lah. Yalah dia adik aku antara yang orang kata berkahwin awal. Adalah adik-adik. Adik aku seorang ni dia kahwin awal. Siapa? Adik aku lah. Perempuan. Aku ingat kau. Bukan. Kau nak yang kedua kahwin lah. Aku fight awal juga. Dia awal lagi. Dia awal lagi. Benda gatal tak boleh nak awal. Tak boleh nak adjust. Tak boleh fight. Tak boleh nak fight lah. Cumanya bila adik aku kahwin awal, yelah macam biasa dapat cucu awal. Bila dapat cucu awal ni, yelah dia tak silap aku dengan adik bungsu aku tak lari jauh pun. Dalam waktu tu mungkin adik aku darjah 1 atau darjah 2. Adik ibarat macam dapat adik jugalah pada cucu. Jadi lepas tu waktu tu antara tanda-tanda awal bapak aku dia punya Parkinson dah nak mula datang. Jadi dia punya impact macam aku dulu tu dia dah mula tak ada tau. Jadi benda tu ibarat macam diserahkan tugas. Waktu tu kebetulan pula aku balik aku sekolah kat sini kan. Yang jadi cerita hari tu ada yang aku kena masuk sekolah ikut suka hati aku tu kan. Tu baru menengah dia baru menengah kan? Tapi yelah dalam keadaan kita dah balik dalam keadaan tua jugalah kan. Tahu-tahu dah besar. Apa kau letih Jadi memang kebanyakannya tugas-tugas bapak aku tahu kau ambil alih lah. Paling tidak basic hantar adik-adik pergi sekolah, ambil sekolah. Lepas tu ada beberapa lagi lah kan. Cumanya at least paling tidak mungkin separuh kerja urusan bapak aku tu banyak aku yang ambil alih lah. Macam kau Kim, kau pun adik-adik ramai kan. Macam mana pengurusan tu kan? Masih kau ada yang kena suruh bapak kau suruh kau. Kau ada nombor apa kan? Aku nombor 6. Aku ada adik-adik 8. Aku nombor 6. Okay. Jadi ada disuruh-suruh. Dia tak disuruh. Bukan lah, maksudnya dia yang kena tiba-tiba Dia yang kena kitai dengan abang dia. Bukan abang Dia selalu macam itu lah. Dia yang kena kitai dengan abang dia. Aku dulu dengan abang aku kan. Abang aku suruh, mesti aku tak jumpa. Kau cakap kau pergi cari screwdriver ni. Contoh lah. Kat mana? Ada tu. Itu je hint. Cari tak ada. Tak ada. Lepas tu dia masuk, dia dapat kan. Kat situ je kepala kan. Alamak. Mesti dapat. Tapi aku rasa sebelum tu kau jangan sampai aku yang jumpa. Kalau aku jumpa, engkau teruk. Dia mesti cakap macam tu kan. Itu dah ayat tu bapak aku selalu pakai dah sial. Iyalah. Lan kau pergi ambil ni spana ni. Leceh mat. Jangan tak jumpa. Aku bawa datang-datang pelayar lah sial. Salah. Waktu bapak aku, jangan sampai aku jumpa. Kalau aku jumpa, tanya mak aku, mak. Mana mak? Itu spana tu. Rupanya kau tak tahu mana satu spana, mana satu pelayar. Macam aku lain. Macam bapak aku suruh ambil contoh tadi aku cakap spana. Dia cakap juga kalau kau tak jumpa, siap kau. Kan? Aku ambil lukisan buat spana tu. Naya. Daripada tak ada, baik buat ada tu kan. Supaya orang kata dimaafkan lah. Dimaafkan. Lebih pada dia nak ngekek lah nanti. Jadi aku selamat kat situ. Tapi kalau macam aku dengan pengurusan family aku, banyak duduk hostel. Aku macam Ali juga. Cumanya dia nombor yelah. Cumanya dia nombor 6 lah. Dia nombor 6. Tapi time tu abang aku semua dah yelah. dah okey lah. Maksudnya sebelum ni berfaya juga mabuk. Tak, aku pernah satu. Kau cakap dah okey kan. Apa sebelum ni macam mana? Maksudnya dia dah boleh urus diri lah. Satu peak tu 7 orang sekali study kan. Sekali semua tengah belajar. Semua tengah belajar kan. 7 orang. 7 orang. One shot Yang 3 dah lama lepak lah. Tapi tu tak tahu ni magic bila orang dah tua kan. Macam mana dia urus kan. Kita pun tak tahu. Magic kan. Betul. Tapi
kalau kat situ kau kena faham sendiri lah. Macam perhatian tak kat kau kan. Mungkin tak, ada benda lain dia nak buat kan. Itulah yang dikatakan kehebatan seorang bapa. Ya. Betul. Kau pandang kau lah. Seorang bapa mampu menjaga berapa ramai anak dia. Ya, kan? betul. Tapi untuk anak yang ramai belum tentu mampu menjaga seorang bapa yang dia ada. Betul. Kan? Betul kata? Yalah. Kehebatan seorang bapa. Dia bapak ni kalau dia penat dia tak tunjuk. Yes. Dia kau betul. penat ni, dia penat ni. Tapi anak-anak ni datang, bah ni. Dia layan. Berarti bila kau dah tua kau macam, oh shit, aku penat. Saya susah dengan bapak aku, tengok aku bapak aku penat. Nanti kau rasa bersalah macam, alamak, kesian tu sekarang ni kalau dia kata, Lal, urut kaki, urut babe. Ya, mesti. Aku takut kan dia datang tak urut. Dia pijaknya aku kat bilik. Kalau pasal pijak-pijak ni kan dulu kita masa kecil-kecil pijak. Pijak. Yalah macam bapak aku teringat juga dia tak suka dia ada sebelum dia sakit tu Li. Dia disahkan masa lepas tu dia dah sakit, dia check rupanya dia ada hepatitis B. Seingat aku lah hepatitis B kan. Dan ada orang kawan-kawan dia cakap yang dia tak ambil injection tu lah sebab dia kerja dekat tempat dia tu memang boleh dapatkan injection hepatitis B tu tapi apa kan check up hepatitis B tu kan. Jadi dia tak pergi. Aku suspect, kita orang family suspect dia dah tahu dia ada sakit tu kan. Jadi dia mungkin tak tahulah, itu lah cakap macam mungkin dia tak nak susahkan orang kan. Dia tak nak apa orang macam risau ke apa kan. Dia tak tahulah, agaknya dia banyak simpan lah kalau dia sakit-sakit ke kan, dia lebih menahan. Betul. Sebab dia antara pekerja, seingat aku pekerja yang jarang MC. Dia passion lah passion. Aku rasa tapi dia itulah jadi macam gitu pula kan. Tapi kalau macam bapak kau jarang MC kan, macam kau aku DJ. Jadi aku tak expect macam dia tu. Aku bukan MC lah. Kau sedia maklum kan. Aku lebih pada store. Bilik file jadi itulah lihat sebut sikit lah orang kata yalah bapak tu orang kata satu anugerah yang datang. Yalah tak semua orang dapat apa yang kita dapat. Ya dia yang pastinya setiap orang tu berbeza dan ianya merupakan satu anugerah, satu rahmat yang orang kata kalau kata ada peluang untuk berbakti, berbaktilah. Jangan selagi sampai masih ada jangan sampai dah orang kata bila dah tak ada baru nak menyesal. Betul. Yang lepas usah dikenang jangan betul dikenang. Selagi ada masa berbaktilah kita pada mak ayah. Betul. Macam kita ni dia kita dah ada anak macam itulah. Dia punya timbal balik itu itulah kita risau juga sebenarnya kan. Dia jadi away ke home lah. Dia away lah. Sebab hari tu kita dah home. Okey. Bersambung kepada kita akan bersambung ke part. Kita ada sambungan Ada sambungan lagi. boleh. Alright.